Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Surat yang ke-8 barisan daripada atas ke bawah, barisan yang ketiga daripada atas ke bawah. Muka surat 8 barisan yang ketiga daripada atas ke bawah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah, dan makna qabdah itu genggam, dan murad daripadanya bahawasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya dikekalkannya atas halnya daripada adam atau wujud. Jika dikehendakinya Allah, digantikan dia dengan lawannya. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan tentang ta'alluq qudrat, ta'alluq bagi qudrat. Ta'alluq itu tugas, itu cara mudah. Tugas qudrat, kerja dia adalah menjadi.
pertama dia panggil ta'alluq sulhi qadim. Dan yang ketiga sangat terlepas. Dan yang ketiganya lagi dinamakan beberapa ta'alluq qabdah. Apa maksud ta'alluq qabdah? Makna qabdah itu genggaman. Maknanya bukan genggaman seperti mana kita faham. Genggaman di segi kuasanya. Itu kata musannaf dia huraikan lagi. Bermula murad daripada qabdah, makna genggaman itu apa maksudnya? Bahawasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mungkin benda yang boleh ada, benda yang harus ada, dan benda yang harus tak ada. Seperti mana alam. Alam ni dinamakan mungkin. Makhluk sama juga. Semua itu dinamakan mungkin. Berarti di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala? Cuba perhati. Maknanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalnya kal mungkin tu atas halnya hal mungkin. Apa dia hal mungkin? Daripada adam, daripada tiada. Satu. Maknanya sebelum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan alam ni, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang awal sekali, huwal awwalu, dialah Allah yang awal. Jadi tak ada lagi masa tu alam tak ada, Tuhan tak jadi lagi. Faham tak? Mana belum dijadikan sesuatu lagi. Yang adanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masa tu, kalau Tuhan menghendaki bahawa tak nak menjadikan alam ni, boleh. Faham lagi? Itu maksudnya dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Atau wujud. Maknanya dikekalkan atas halnya daripada adam, yakni sebelum Tuhan jadikan alam ni dalam keadaan tak ada, maka kalau Tuhan menghendaki bahawa ketiadaan alam ni, maka boleh. Itu dengan kehendak Allah, boleh jadi. Atau wujud ni seperti mana kita yang dah ada ni, makhluk ni yang dah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ada ni dalam. Ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa kalau Tuhan nak menghancurkan alam ni, sekelip mata je kalau kata mudah. Apa? Tidak mustahil. Berarti yang kita ada sekarang ni, makhluk yang ada sekarang ni, inilah mana Allah menghendaki kekalkan lagi sebelum Tuhan menghendaki nak membinasakan, belum sampai masa. Benar tak? Ya, berarti semua ni yang boleh makan, yang boleh hidup, boleh berjalan, menyedutkan udara-udara Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab Tuhan menghendaki dia tu ada lagi. Maknanya dalam genggaman tu. Kalau Tuhan nak, kejap je. Innama arada syai'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya pekerjaan apabila Allah menghendaki sesuatu,
ay yaqula lahu kun fayakun, maka jadilah benda itu. Berarti sekarang masih lagi alam ni belum berlaku lagi kiamat, disebabkan Allah tidak mendaki nak menghancurkan sekarang. Yang berlaku itu sekali-sekala je. Tapi yang sebenarnya belum berlaku lagi. Itu maksudnya orang kata dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dikehendakinya Allah digantikan, dia kan mungkin tu dengan lawannya lawan hal yang tadi, terbalik-balik. Maknanya yang adanya, yang awal sekali, kan Allah wala syai'a ma, adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada siapa yang bersama dengan Allah masa itu. Jadi kalau Tuhan yang pertama tadi itu dalam genggaman kehendak Allah, mana kalau Tuhan nak menjadikan atau Tuhan nak mengekalkan dalam keadaan tak ada, maka boleh jadi. Tetapi bila Allah menghendaki nak menjadikan, maka jadilah. Itu namanya lawan bagi yang tadi. Maka Allah jadikan alam ni, sudah jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud. Ni sekarang dah ada ni. Jadi kalau Tuhan menghendaki menghilangkan, memusnahkan, membinasakan alam ni, boleh. Sebab dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dia lah. Agak-agak boleh faham tak? Macam tak faham je. Rasa-rasa Ustaz ni cakap apa, tak faham langsung. Ini nak hurai tentang takluk bagi qudrat. Takluk bagi qudrat dia ada 7. 3 takluk yang kita dah hurai ini nama dia takluk qabdah, mana dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Tuhan nak menjadikan sesuatu, semasa tak ada tu, kalau Tuhan tak nak menjadikan, mana tak jadilah benda tu. Seperti mana alam ni, sebelum Tuhan jadikan alam, ada alam ni? Tak ada lagi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi qudrat kerja dia menjadi. Jadi kalaulah Allah tidak kehendak nak menjadikan alam ni dalam masa tu, dinamakan dalam genggaman kehendak Allah, masih kosong lagi. Jadi kalau Tuhan tak ada kehendak nak menjadikan, maka kerja qudrat mengekalkan dalam keadaan tidak ada alam ni. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan bagi yang tadi. Tiba-tiba Allah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala pada azali lagi, Allah nak menjadikan alam ni. Nampak? Mula tak ada. Jadi Allah menghendaki pada azali lagi nak menjadikan akan alam ni. Berarti maka kerja qudrat menjadikan akan alam, maka sudah ada alam ni. Yang dah ada ni dinamakan juga dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Tuhan nak mengekalkan dia ada selama-lamanya, maka kekal selama-lamanya lah. Seperti mana Arash, 10 perkara yang kekal, yang tidak hancur semasa disebutkan sekekala. Arash, Lauh Mahfuz, qalam, kursi, apa lagi? Jasad para nabi, para syuhada, ajbuz zanab. Ni dalam badan kita seorang-seorang ni, di hujung sulbi kita ada tulang kecil. Ini namakan seperti mana besi karin. Bila ada besi itu, semua lain akan sedut. Macam itulah kita akan, walaupun badannya manusia ni hancur, tapi yang kecil tu tak hancur. Betul, orang jenis beramal ni dia cari, dia gali kubur, dia cari hak tu. Geliga panggil, geliga manusia panggil. Bukan geliga cari tak jumpa, kecil je.
Kalau kita bedah pun tak nampak. Kan? Tapi ada. Sebab apa? Bila diciptakan skala yang ketiga untuk membangkitkan, maka juzuk badan yang lain, walaupun tangannya di Amerika, kakinya di England, kepalanya di Afrika, maka dia akan cantum balik. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak payah. Sebab itulah sekarang dah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam genggaman Allah. Maknanya kalau Tuhan mendakikan, nak kekalkan dia, maka kekallah seperti mana 10 perkara yang dikecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain semuanya binasa. Tapi belum berlaku lagi, sebab Tuhan tak nak menghendaki lagi. Tuhan tidak menghendaki lagi, sebab Tuhan nak kekalkan lagi. Bila? Tunggu masa sahaja. Bila nak, maka akan berlakulah. Jadi yang berlaku itulah pun dinamakan dalam genggaman kehendak Allah juga. Sebab Tuhan nak menjadikan, bila dah Tuhan hapuskan balik. Itu namanya dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Maknanya semua itu ada ke tak ada ke, nak jadi ke tidak nak menjadi ke, nak memusnahkan, nak apa, menghilangkan, semua itu adalah dengan kuasa Allah. Tidak boleh siapa-siapa yang mengatasi kuasa Allah. Faham lagi? Itu maksud di situ. Supaya kita faham bahawa semua ini adalah dalam genggaman Allah. Jadi tak rasa hebat. Faham lagi? Kalau orang yang ada pangkat, orang yang ada kekayaan, orang yang ada kemuliaan, kalau dia diingatkan ini, insya-Allah dia tidak ada sifat ego dan sombong. Sebab dengan kehendak Allah. Tuhan nak tarik bila-bila masa sahaja. Yu'til apa nak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tuhan nak bagikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Tuhan nak tarik balik kepada mereka, daripada mereka yang dikehendaki, bila-bila masa sahaja. Sebab itulah kalau kita ada kekuasaan, ada kuasa dan sebagainya, janganlah kita guna tidak kena pada tempatnya. Kalau kita kena guna pada tempatnya, insya-Allah kekallah kuasa. Tapi kalau kita tidak gunakan pada tempat dia, maka Tuhan akan tarik bila-bila masa. Bila Tuhan tarik, habislah kemuliaan yang ada pada diri kita, kehormatan yang ada pada kita jadi hina balik. Disebabkan kita tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tu juga kekayaan yang ada pada diri kita. Jangan kita rasa cukup. Jangan kita tak perlulah kepada yang lain, kepada orang lain, perlulah. Itu betul lah. Bila kita ada kekayaan, ada kemuliaan, jangan kita tinggalkan ibadat kepada Allah. Ada setengah-setengah yang faham, yang tak faham, bila rasa dia dah ada belaka lah, kan, cukuplah di segi zahirnya, maka dia tidak peduli tentang agama. Tidak ada kaitan dengan agama. Kalau dibuat pun di segi makan dia, di segi cara kehidupan dia, pakaian dia, dia tidak ada kaitan dengan agama. Ini orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak ingat bahawa kekayaan, kemuliaan, pangkat, kesihatan, semua sahaja itu adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bila ingat itu pemberian Allah, maka bila-bila masa Allah akan tarik balik. Tak? Kesihatan yang kita ada ni, kalau kita tak gunakan untuk beribadat kepada Allah, kalau kita tak gunakan untuk mendapingkan diri kepada Allah, tak gunakan untuk tempat-tempat yang kebaikan, ngaji dan sebagainya, maka kita akan tarik balik. Tengok sekarang, masya-Allah, macam-macam penyakit. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak gunakan nikmat dengan betul. Kalau makan ikut dan saja, tak ikut hukum syarak, main bedal saya. Dia tengok dari segi pandangan,
pendengaran. Tengok macam-macam. Sebab itulah kalau kita nak jadikan anak-anak kita yang baik, semasa mengandung tu jangan banyak dengan muzik. Nanti anak berjoget dalam perut. Kan kena sekarang ni macam-macam. Anak-anak jadi penyakit apa panggil? Penyakit apa? Ini tu macam penyakit apa yang tak, yang kurang sihat sikit? Tak dengar? Ikutlah penyakit apa, saya pun tak tahu nama penyakit dia tu. Bila lahir je banyak, ramai. Jadi tak berapa betul, dia kena ada satu sekolah khusus untuk dia ni. Penyakit apa? Tahu? Anak-anak yang lahir banyaknya. Sebab apa? Sebab mereka ini, bukan kita nak tuduh dia, tengok pada zahirnya lah kan, ibu-ibu tak jaga. Di segi makanannya dan di segi pendengaran, penglihatan. Dan anak-anak pun kalau kita dibiarkan duduk dalam rumah, dia berkecil sampai dia besar, depan dengan laptop aja, depan dengan internet aja, depan dengan astro aja. Kalau dia suka minat kartun lah perangai dia. Sampai ke besar umur 7 lipat 5 tahun pun cakap pun macam cakap kartun. Perangai pun macam perangai kartun. Sebab apa? Dia hidup dalam keadaan tu je. Kita tidak mendidikkan. Sebab itulah kita gunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Barulah Tuhan akan kekalkan nikmat yang ada pada kita. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur, kamu gunakan nikmat tu kena bertempat dia, maka Allah akan tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Jangan bimbang. Tetapi wala in kafartum, kalau kita gunakan nikmat itu tidak kena bertempat dia, sedangkan Tuhan jadikan nikmat mata kita untuk melihat jalan-jalan kebaikan, Tuhan jadikan mata untuk membaca Al-Quran, tak baca Al-Quran, baca surat khabar, lebih daripada baca Quran. Agak-agak kita seumur hidup kita, setahun demi setahun, berapa juzuk yang kita dah habis. Tu bayangkan, berapa juzuk kita dah baca. Bukan sahaja kita nak menghukum orang lain, maksud kita sedar diri kita bahawa kita berapa banyak kita membaca Al-Quran. Lebih banyak daripada banyak baca Al-Quran atau membaca majalah-majalah dan surat khabar. Baca untuk maklumat itu adalah, tetapi jangan melebihi. Ini tengah makan masih lagi boleh mau baca, tapi baca Quran nak buka satu muka tu, Masya Allah, dah menguap. Tapi baca surat khabar boleh, sambil serokok, sambil minum teh, baca sempat lagi. Tak baca sehari tak boleh duduk, betul tak? Saya tak tahu lah sebab saya tak baca. Itu nak ceritanya, jangan kita melebihi benda yang melalaikan daripada yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita mendengarkan perkara-perkara yang baik, pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat, daripada kita mendengarkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Cuba bayangkan. Kita naik kereta, kita pasang apa? Lagu ke Quran? Muzik ke Al-Quran? Tengok. Sampai orang lain pun sebelah kereta dia tu bising, tak dengar, sampai dibuka terlebih tak sebab dia tak cukup mendengar tak seorang dia bagi orang lain pula dengar. Sampai kereta tu berjoget sekali, bunyi sekali berjoget. Ada? Tu nak cerita. Dan seterusnya nikmat yang lain. Perlulah kita kena jagalah. Jaga macam mana? Kena ada ilmu baru dapat jaga. Kalau tak ada ilmu, nak jaga macam mana? Tak tahu cara nak jaga. Mesti kena ada ilmu. Ada ilmu lah dapat mengawalkan diri dia daripada kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kerana ada ilmu. Nak dapat ilmu mesti kena belajar. Bukan boleh baca dengan sendiri. Innamal ilmu al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan
dengan mempelajari. Habis. Betul lah. Kita kena ingat bahawa kita hidup, kita ada ni, itu semua tu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh ingat ni, Masya Allah, akan jadi baiklah. Tak rasa hebat. Kadang-kadang kita ni tak sedar sebenarnya, kan? Bila jumpa orang, kan kita dah kaya, kita dah ada pangkat, kita dah ada kemuliaan, kita dah ada kehormatan. Bila tengok orang miskin, tengok orang hina, agak-agak kita rasa macam mana? Cuba tengok diri kita sendiri. Kalau kita pandang kepada mereka ini dengan pandangan hina, kita gunakan cakapan-cakapan kita terhadap dia untuk menghinakan dia, mempelekehkan dia, berarti kita tak ingat bahawa kita ini dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik. Sebab tu kalau orang yang ingat ni, dia akan hampir sentiasa fakir berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia ingat yang kaya yang sebenar-benar adalah Allah. Jadi semua tu berhajat kepada Allah, tidak terlepas daripada berhajat kepada Allah. Lam yalid qul huwallahu ahad Allahus samad. Berarti tidak terlepas. Berarti kalau kita dalam keadaan mana sekalipun, kena ingat bahawa kita ni dalam genggaman Allah. Kita nak menzalimi kepada sesiapa, kena ingat kita ni dalam genggaman Allah. Kalau kita masa nak buat itu pun mati, agak-agak jadi apa? Agak-agaklah jadi apa? Kalau nak melakukan maksiat, tengah-tengah melakukan maksiat, mati, jadi apa? Na'udzubillahi min zalik. Tengah-tengah melakukan apa nama lagi? Makan benda haram, hisab benda haram, tengah khayal, mati, agak-agak jadi apa? Na'udzubillahi min zalik. Fahamlah sendiri. Maknanya kalau kita ingat kita ini adalah dalam genggaman Allah, pasti kita akan terkawal setiap gerak-gerik kita. Kita tidur pun tidur dengan baik, takut-takut tak bangun. Bini kejap, bang, dah pukul 6 ni bang, sahur apa pukul 6 ni contohnya. Agak kerahkung, bila dah matinya? Malam dah, besok dah standby dah. Belang, besok kita buka puasa dekat hotel ya. Boleh. Rupanya tak sempat nak buka puasa dekat hotel. Buka lubang kubur dah. Pakak sedih lelaki. Sebab apa? Itu dalam genggaman Allah. Kita ingatlah. Jadi sisa-sisa umur yang ada pada kita, kita usaha ya Allah. Kita akan minta kepada Allah, biarlah kita semakin dekat dengan lubang kubur, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang pertama, tengok pada diri kita. Makan dah tak berapa selera dah. Kalau makan selera lagi tu, ingat-ingat. Makan dulu banyak masa kecil, Masya Allah, 2 pinggan lepas. Bila tua-tua ni, 1 pinggan pun tak berapa lepas. Rambut pun dah berubah warna. Tenaga pun semakin kurang. Jadi kita kena semakin dekat dengan Allah lah. Jangan semakin dekat dengan kubur, semakin jauh daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Daripada masjid, daripada surau, nak berjamaah pun kurang. Tambahkan jamaah, datang ke masjid, datang ke surau dengan kuliah. Mudah-mudahan akhir dengan baik. Banyak maksiat, taubat kepada Allah. Jangan samping pergi masjid tu sempat lagi mengumpat orang. Ni banyak ni. Pergi masjid, pergi surau, tapi di samping tunggu waktu isyak tak ada kuliah tu, sembang dulu. Ini kena jaga ni. Gunakan perkataan kita, gunakan mulut kita untuk berzikir kepada Allah.
baca Quran, selawat. Lebih-lebih lagi kita ni masya-Allah nak lepas daripada dosa tu memang tak ada lah. Kan? Waktu banyakkan istighfar kepada Allah. Kalau boleh cari istighfar yang merangkumi semua. Astaghfirullahalazim boleh juga. Ataupun kita istighfar untuk kita banyak berkaitan dengan manusia, kita tak sempat lah mana dah orangnya, entah mana kita tak jumpa dah. Contohnya astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabi huquqin alayya wa li masyaikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Minta kepada Allah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li bagi aku, wali walidayya, jangan lupa mak ayah kita sentiasa, walaupun sudah meninggal, sama ada belum ataupun tidak, kena selalu minta ampun kepada Allah untuk mak ayah kita. Itu tanda kita berbakti kepada ibu bapa. Kalau bayar duit setiap bulan 10,000 tapi belum masih lagi dapat membayar balik biasa baik mak ayah kita, belum lagi. Yang dapat balas jasa baik mak ayah kita masuk syurga dengan sebab kita ibadatkan untuk dia. Itulah lebih baik. Itu kena ingat, kena selalu istighfar. Wa ashabi huquqin alayya, ini yang kita nak. Yang nak juga, tapi yang ni sebab apa banyak kita berkaitan dengan manusia. Ya Allah, ampun dosa bagi mereka, bagi tuan hak yang atas aku. Maknanya kita ada sangkapa dengan dia, kita dah tak jumpa dah, ya Allah. Kita minta ampun untuk dia. Minta ampun kepada Allah untuk dia, dan supaya Allah ampunkan dosa dia. Mudah-mudahan di akhirat dia tak tuntut kita. Nampak? Sebab bila akhirat dia banyak dosa, dia akan cari siapa yang ada mengumpat aku hari tu, mana? Siapa yang curi duit aku, mana? Siapa yang menzalimikan aku, mana? Dia akan cari. Sebab apa? Untuk menampungkan dosa, menghapuskan dosa-dosa dia. Dia akan cari. Itulah kita minta, kena takut ni. Jangan rasa sedap. Wali masyaikhi, dan kepada guru-guru kita. Ini pun jasa baik kita. Nak balas jasa baik kepada guru kita, banyakkan minta ampun kepada Allah untuk guru-guru kita. Itu tanda kita ni orang yang membalas jasa kepada guru. Ini time ngaji kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Yang tak ngaji lebih lagi tak ingat, betul tak? Berarti kena selalu. Di antara kita nak menjadi seorang pelajar yang baik adalah dia selalu meminta ampun kepada Allah untuk guru-guru dia. Baik. Wali jami'il muslimin dan muslimat, dan muslimin semua sama ada hidup ataupun sudah mati. Inilah banyakkan beristighfar di masjid, dan tunggu sementara menunggu isyak tu. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya li ashabi qulun alayya wa syaki jami'il muslimin wa ahya'i minhum bil amwat. Sekali kita beristighfar, seperti mana yang diceritakan oleh guru saya, bahawa di zaman Nabi Daud ada seorang hamba Allah, dia beristighfar di Kaabah. Lalu tahun depan dia pergi lagi haji, beristighfar sekali lagi. Lalu dia dengarkan suara, wahai hamba Allah, jangan kamu beristighfarkan lagi. Aku sedang menulis lagi, tak habis lagi kebaikan yang kamu istighfar itu. Masya Allah, besar kelebihan. Itulah banyak kan. Di samping kita basuh kain, di samping kita masak dan sebagainya, mulut bergerak. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya li ashabikum alayya wa syahidul muslimin wa rahmatillahi ya rahman lagi. Boleh juga. Di samping kita kerja, boleh. Tapi jangan tengah gaji tu duduk sembang. Kalau tengah gaji terus sembang, gaji tangan sendiri lah lagi. Baik kita beristighfar kepada Allah. Ataupun kita istighfar seperti mana istighfar kabir yang disebut dalam tarekat Ahmadiyah. Itu lagi boleh merangkumi lagi. Sekali kita istighfar,
Masya Allah, merangkumi banyak sebilang-bilang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di segi perkataan kita zahira wa batina, harakan wa sakana, apa lagi khatara, lintasan kita semua pun mencukupi habis. Kalau boleh sekali kita istighfar tu besar. Habis. Kalau boleh hafal. Kalau bagi orang yang ada tarikat Ahmadiyah dah, ada lagi bagus istighfar kabir, salat, selawat azimah, tahlil, budak zikir tu sekali dibuat beribu-ribu, berjuta-juta pahala dapat. Oh Masya Allah, besar. Betul lah. Orang dulu dia cari hak besar. Kita ni kalau dapat cari duit, buat kerja sikit dapat banyak. Tapi kalau buat amalan, malas. Kan? Baik kita buat sikit dapat banyak. Jadi kena cara dia lah. Betul lah, kita kena pandai-pandai lah. Baik. Jadi kesimpulannya, semua ini yang ada ke tak ada ke, semua dalam genggam Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan nak menghilangkan, sekelip mata. Tuhan nak menjadikan, sekelip mata. Boleh jadi sahaja. Habis. Dan yang tiga, takluknya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya. Maknanya kalau Tuhan dalam keadaan saya sebut tadi lah, kalau dalam keadaan tak ada ni, Tuhan nak kekalkan dalam keadaan tak ada sampai bila-bila masa. Bila-bila masa tak ada lah. Dan takluknya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada Adam. Maksudnya mana, bila dulu tak ada, sekarang Tuhan dah jadikan. Maka kalau Tuhan nak mengekalkan sampai bila-bila masa, pun boleh juga, tak ada masalah. Dan takluknya dengan berkekalan Adamnya kemudian daripada wujudnya. Contohnya, bila sebelum Tuhan jadikan alam ni tak ada lagi. Bila Tuhan dah jadi, dah ada. Bila dah ada, Tuhan hancurkan balik. Bila maksud masa Tuhan hancurkan balik tu, kalau Tuhan nak kekalkan dalam keadaan tak ada tu, boleh. Seperti mana kiamat. Manakala malaikat Israfil meniupkan sekekala menghancurkan semua makhluk ini, maka dalam masa tu tak ada siapa pun. Lalu Tuhan menanya, limanil mulkul yaum lil wahidil qahhar. Tengok. Maknanya, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Tuhan tanya. Jadi masa tu, kalau ibaratkan macam bayangan kan, macam padang pasir, tengah padang senyap, masa tu sunyi sepi, tak ada siapa, satu pokok pun tak ada. Satu binatang pun tak ada, sunyi sepi, tak ada siapa yang boleh jawab. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawabkan sendiri, lillahi wahidul qahhar, adalah kerajaan pada hari ini adalah milik bagi Allah yang wahid, yang keras, ataupun yang amat kuas, mengerasi. Berarti tidak ada siapa pada hari. Sebab itu kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki pada hari agama, iaitu hari akhirat. Berarti kalau dalam masa tu, sebelum Tuhan bangkitkan balik, dalam masa tu kalau Tuhan nak mengekalkan dalam keadaan tak ada, dalam keadaan begitu, pun boleh juga. Faham lagi? Itu maksudnya dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah dah janji bahawa manusia ini akan bangkit semula untuk mengirakan, menghisapkan amalan masing-masing, untuk memberikan ganjaran pahala kepada mereka yang taat kepadanya, dan membalaskan seksa kepada mereka yang melawan ataupun yang tidak taat kepadanya. Maka dalam masa itu, bila masuk fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, masuk surga dan satu pun masuk surga, satu pun masuk neraka, maka Allah mengekalkan, Allah menghendaki mengekalkan selama-lamanya, tidak ada penghujung lagi. Ingat, itu dengan kehendak Allah. Habis. Jadi bila Tuhan bangkitkan semula, maka hidup kembali lagi, maka tidak akan mati selama-lamanya. Sebab mati itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Berarti tak ada mati lagi ya. Jadi jangan bimbang. Kalau ada yang penyakit darah tinggi, yang ada penyakit kencing manis, lemah jantung, buah pinggang,
Apa lagi? AIDS ke, kanser ke, jangan bimbang. Bila mati habislah. Bangkit semula, susah, bersih, tak ada penyakit dah. Tetapi kalau ada penyakit hati ni, walaupun sudah mati masih lagi ada, walaupun dah bangkit masih lagi ada, maka bersihkan hati kita sebelum mati. Sebab tu di akhirat, bila Tuhan bangkitkan semula, Tuhan akan tanya kita tentang 4 perkara. Yang pertama, tanya tentang umur kita. Ke manakah kita menghabiskan umur kita? Sejak kita lahir ni sampai kita mati, kita guna untuk apa? Habiskan umur kita untuk apa? Kalau dulu kata, contohnya, semua boleh buat belaka, semua rasa belaka. Sampai ada setengah orang, dia semua, boleh kata semua lah, boleh kata semua kan. Kalau dia berzina, Masya Allah, tak terlepas, tak kira bangsa mana pun dia merasai semua. Masya Allah, ni hebat ni. Bangsa Cina, bangsa Vietnam, bangsa Malaysia, bangsa Thailand, bangsa Perancis, bangsa apa saja, semua dia merasai. Oh, hebat lah. Kalau minum arak, arak apa dia boleh rasa. Kalau dia bunuh orang, dia dah ada. Kalau dia apa saja, merompak, menyamun, semua dia dah melalui benda tu. Hisap dadah, semua dia melalui benda tu. Tengok. Tetapi bila Tuhan campakkan dalam hati dia, sekejap cep, insaf kepada Allah, taubat, duduk mengaji pun lebih baik daripada kita duduk Islam asal-asal lagi, tak mengaji apa-apa. Ini ceritanya. Kalaulah dah daripada kecil sampai meninggal, berapa banyak kita melakukan benda baik atau berapa banyak kita melakukan benda tidak baik. Itu kena ukurlah. Hasibu qabla an tuhasabu, kirakanlah sebelum kamu dikirakan. Kira awal-awal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tanyakan tentang harta kita. Harta kita berapa banyak, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Kita dapat dari hasil dari mana. Kita pastikan hasil itu hasil yang halal, halalan thayyiban. Dan kita dapat benda halal, kita kena gunakan balik ke tempat yang halal. Jangan kita gunakan tempat yang haram. Ini Masya Allah, kita bukan kita kata kepada siapa-siapa pengsan dalam berebut nak membeli tiket bola. Hebat. Mati, sanggup bermati-matian dengan sebab nak beli tiket bola. Tapi banner diletak tepi jalan, malam ni ada syekh datang ngaji, ada kuliah, tak ada berebut. Kosong lagi masjid, kosong lagi surau. Tapi kalau bola sampai bermati-matian, nak beli tiket, nak duduk awal, duduk depan sekali, nak duduk hujung, nak setengah dengan dalam skrin dia, tak puas hati, lebih dekat sanggup. Sebab apa? Inilah bukan kita ni orang dia takut-takut orang yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau mati dalam keadaan tu macam mana? Duk gaduh. Nak beli tiket je, nak bergaduh sampai mati. Masya-Allah. Kalau mati dalam ngaji, mati syahid. Kalau mati dalam bubuk bergaduh nak beli tiket hanya agak jadi apa? Faham sendiri. Kan? Kita bukan hukuman neraka itu perlu berdoa. Tapi nak ceritanya, ya Allah. Mereka ni sanggup bermati-matian dalam keadaan lalai, melalaikan diri Allah. Bisa. Tadi umur. Apa lagi? Harta. Yang ketiga, ilmu. Ilmu yang kita dapat dan kita beramal atau tidak. Tahu benda tu haram. Kita agak-agak kita nak mengelak ke kita nak buat usaha? Kalau kita mengelak terkena juga, cepatlah. Tapi bukannya mengelak,
bukannya usaha untuk mengelakkan diri daripada melakukannya, menterjerunkan dalamnya. Inilah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam pantun yang lain, wa kullu man bi wa kullu alimin bi ghairi bi apa nama? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal wa kullu wa kullu alimin bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablihi min ubadil wasan. Setiap mereka yang tidak ada ilmu dia beramal, maka amalan dia akan ditolak dan tak diterima. Setiap mereka yang alim dengan ilmunya, dia tidak beramal dengan ilmu dia, maka akan dihumban ke dalam neraka sebelum mereka penyembah berhala lagi. Ini berat ni. Itulah kita kena usahalah sedaya upaya kita. Jangan kita dah tahu dah benda tu haram, nak juga. Sebab nafsu ni ingat-ingat baik-baik, la ammaratum bisu, sangat-sangat menyuruh buat jahat. Jadi kena sekuat-kuatnya mujahadah. Dia kena lawan. Kalau tunggu, ya Allah bagilah aku jadi baik, ya Allah, masa di depan ni rezeki tu bukan senang nak dapat tu. Rezeki rezeki halal ke rezeki haram, tengok dulu. Kalau rezeki halal bedal ya, rezeki haram jangan. Ini sah kata rezeki ya, bukan sah pergi dorong mata, pergi cari pula kebas orang punya, kopak orang punya. Itu namanya tidak guna baik. Dan mustahil lawannya iaitu lemah. Lawan bagi kudrat. Lawan bagi kudrat adalah lemah. Maknanya mustahil, maknanya kita tidak terima bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat lemah. Kalau siapa-siapa yang beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lemah, maka nama dia sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah dah beritahu kepada kita dalam Al-Quran, Nabi dah beritahu kepada kita dalam hadisnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas titik sesuatu amat kuasa. Tiba-tiba dia menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Habis. Dan dalil qudrah itu, ini dalil akal. Dalil apa? Dalil akal. Tadi dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua ni dalil akal, iaitu jikalau ada ia Allah lemah, andai kata sekiranya Allah tu ada sifat lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, maka makhluk ini tidak akan ada. Nampak? Yaitu tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini batilun dengan musyahadah, mana tidak sebenar. Dengan musyahadah sebab apa? Dengan pandangan kita dah tengok bahawa alam ini sudah ada. Macam mana mengatakan alam ini tak ada? Itu tidak sebenar dakwaan tu. Itu maksudnya. Jadi manakala kita dah tengok, dah musyahadah, dah tengok dah bahawa dah menyaksi dah bahawa alam ini sudah ada, itu menunjukkan, menandakan bahawa Allah ada kuasa. Sebab Allah menjadikan alam ini dengan sifat kuasa. Maka sabitlah kudratnya Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sabit ia kudrat, mustahillah lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan itu. Sebab itu Allah menjadikan makhluk ini berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai keturunan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah ke kalau Tuhan jadikan semua manusia satu bangsa? Semua manusia ni semua sehat, semua manusia ni semua cantik, semua manusia ni semua mulia belaka, agak-agak boleh? Kalau boleh, sebab nanti ada timbul soalan,
Tuhan tak boleh jadi orang ni lemah, orang ni ini. Tak. Maknanya Tuhan jadikan semua itu menunjukkan Tuhan Maha Kuasa. Boleh jadi belaka. Apa saja bentuk macam mana pun Tuhan boleh jadi. Itu maksudnya. Habis. Dan ke-8, iradah, artinya kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengahajanya Allah Subhanahu wa taala dan dengan rintahnya, maksudnya dengan perintahnya, perintah Allah. Wallahu surat yang ke-12 Jadi kita masalah yang kita sambungkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala alif rahimahullah ta'ala, ayatul munafiqi thalas, idza haddasa kaziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3. Munafik ni maknanya izhar Islam, menzahirkan Islam di zahirnya, tapi yang batinnya tidak. Itu namanya munafik. Sebab tu di zaman Rasulullah SAW ada 3 jenis, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang Islam yang sejati, mana Islam dan beriman. Yang kedua, Islam tidak sejati, nama dia munafik. Yang ketiga, kufur sejati, zahir kufur, dalam pun kufur, termasuklah Yahudi, Kristian dan semuanya. Musyrikin pun termasuk dalam kata kufur. Yang 3 golongan ni. Baik. Jadi yang Nabi sebut dia kata ayatul munafiq salatah, termasuk dalam golongan orang yang kedua. Zahirnya Islam tetapi dalamnya kufur kepada Nabi, kufur kepada Allah. Dia sembahyang di zahir sebab dia nak memperlihatkan kepada Nabi. Kalau dia puasa hanya semata-mata dia memperlihatkan kepada Nabi. Sebenarnya bila dia berjumpa dengan sahabat dia, inna ma'akum wa inna nahnu mustahzi'un, aku bersama dengan kamu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia kata kami beriman seperti mana kamu juga. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia balik semula jumpa dengan sesek dia, pupuk dia kata kami ini bersama dengan kamu. Wa inna nahnu mustahzi'un, kami adalah buat olok-olok depan orang beriman. Ini nama dia munafik sejati. Nama dia munafik sejati ya. Baik, betul Nabi kata 3 tanda. Dalam hadis yang lain ada 4. Apa idza khasama ghadara, kata silap tadi. Apabila dia berbantah, bergaduh, jahat. Ada juga sifat munafik. Bila bergaduh je jahat selalu. Bukan tengkar yang baik je. Baik. Yang pertama, apabila bercerita ia, bila dia bercakap, nescaya berdosa ia. Ini nak menunjukkan bahawa seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut di sini, Nabi menentukan 3 perkara ini kerana
penguat agama itu tersimpan pada 3 perkara. Maknanya agama kuatnya dengan 3 perkara. Yang pertama, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, niat. Ni 3 benda ni akan berkaitan dalam agama. Jadi kalau dengan sebab terjatuhnya seseorang dengan sebab 3 perkara ni, daripada tergelincirnya seseorang daripada Islam dengan sebab 3 perkara. Pertama, perkataan. Kedua, perbuatan. Yang ketiga, niat dia kena jaga. Walaupun zahirnya dia sembahyang, walaupun zahirnya dia puasa, walaupun zahirnya dia pergi haji, tetapi kalau niat dia dalam hati dia syak tentang janji-janji Allah, maka sudah terbatal akidah dia. Kena ingat tu. Apatah lagi zahir dia pergi sembah berhala, zahir dia pergi sembah makhluk yang lain daripada Allah, itu lebih aula lagi lah. Ataupun perkataan dia menggunakan perkataan yang membawa kekufuran, maka pun sama juga. Baik, apabila bercerita ia, apabila bercakap, nasihat berdusta ia. Dusta sini berdusta yang diharamkan lah. Dan apabila menjanjikan ia seorang akan kebaikan, buat janji baik. Bukan kata semua berjanji itu langgar tu jadi munafik dah. Setiap janji yang baik tiba-tiba menyalahi akan janjinya, hukum dia munafik. Munafik mana ni? Dia hurai kemudian. Jadi yang penting kenal hal ni dulu. Janji ni mana dah azam dah kuat dah dalam hatinya, memang nak pergi. Malah ni ada apa? Ada kuliah, jom kita pergi. Tiba-tiba ni ada bola ni. Tak jadi. Batal balik. Maka tu namanya mungkin janji. Mungkin janji. Ataupun janji nak pergi mana? Tak kira janji buat apa sekalipun, asal kebaikan. Maka bila menyalahi, maka nama dia bersifat dengan sifat munafik. Tapi kalau janji buat jahat macam mana? Malam ni pergi curi jom. Contohnya, malam ni pergi curi jom. Tiba-tiba tak jadi curi, tak jadi pergi. Agak-agak munafik ke apa? Munafik tak? Tak munafik. Kawan kita, kamu ni munafik ni malam ni. Tak jadi kawan ni dah tunggu siap-siap dah, buat dengan parangnya, dengan rantainya, dengan talinya nak ikat tu rumah ni. Tiba-tiba kawan tak datang. Ish menyesal aku bawa budak ni. Tak datang kata. Besok jumpa dia, mamu ni munafik ni. Nabi kata wa iza tumina wa iza wa'ada akhlafa. Penyamun pun pandai hati juga dia kata. Itu tak termasuk dalam kata munafik. Sebab larangan Allah tidak wajib tunai. Ingat tu. Kita berjanji, tapi berjanji di atas kebaikan. Saya taat setia. Saat setia macam mana tu? Dalam hati hak baik saja. Hak jahat saya tak taat setia. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk pada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyalahi, tidak boleh janji nak buat jahat. Jom malam ni kalau contohlah budak pelajar ajak kawan-kawan, malam ni jom kita pergi beli barang, contohnya kan. Tiba-tiba kawan tak jadi pergi, maknanya tidak menjadi masalah, tak menjadi munafik, sebab larangan. Habis. Yang kita ni terbalik kan? Kita ni terbalik. Apabila dipercayai akan dia, diamanahkan, diberikan amanah, nascaya khianat. Ini perjalanan hati. Maknanya bila diamanahkan, khianat. Orang suruh jaga tak jaga, orang suruh berjalan tak nak berjalan, tak nak berjalan, tidak tunaikan amanah dengan baik. Maka nama dia khianat.
Harap ke pagar makan padi. Ini yang masalah ni. Yang nama pecah amanah, rompak bank, tembak staf dan sebagainya. Ini namanya amanah. Orang tugas dia untuk jaga bank, dia pula orang rompak bank. Itu namanya orang tidak amanah. Nampak tak? Itu namanya sifat munafik. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai padanya. Mana dia tak akan tunai. Jadi kena jaga baiklah. Nak berikan amanah kepada siapa-siapa, biar tengok pada ahlinya. Ini kita harapkan dia suruh jaga budak contohnya kan. Harap suruh jaga, dia pula yang buat kerja. Ini masalah. Ini namanya orang yang tidak beramanah. Jadi orang yang tidak beramanah, la dina limal amanah, tidak ada agama bagi mereka yang tidak ada amanah. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya, adakah munafik yang dulu di zaman Rasulullah, adakah orang yang melakukan perbuatan sedemikian ini, adakah dia sama dengan munafik zaman Rasulullah? Sama tak? Sama atau tidak? Cuba jawab. Sama tak? Tak sama. Munafik di zaman Rasulullah adalah dia kufur dengan Allah. Tetapi kalau orang Islam melakukan cakap dusta, menyalahi janji, ataupun dia mengkhianati, cakap dosa-dosa saja, tak sampai akidahnya rosak. Faham lagi? Akidah tidak rosak, masih lagi beriman kepada Allah, cuma berdosa. Hanya dia ambil sifat munafik, pakai kat dia. Itu je. Tidak munafik tulen, tidak munafik seperti mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia ambil sifat orang munafik tu letak pada diri dia. Itu masalahnya. Jadi dosa. Apa kan? Munafik di segi perbuatan sahaja, bukan munafik akidah. Itu kena ingat tu. Memang kita sampai kita marah, ni munafik ni. Tak boleh tu. Munafik mana tu? Munafik akidah ke munafik perbuatan? Kalau munafik perbuatan tak apa, masih lagi iman dan Islam. Tapi kalau munafik akidah, out masuk. Innal munafiqin fi jahannam apa ya dia? Fid darki asfali minan nar. Orang munafik ini adalah dalam neraka yang patak sekali. Patak wahaya namanya tu patak ni. Kalau lantas patak dia mana dalam apa lagi? Dasar neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi mana kita jagalah. Sedaya upaya kita jangan kita nak menterdorongkan diri kita untuk melakukan untuk cakap dusta, jangan suka nipu. Kalau siapa-siapa yang suka nipu, maka Tuhan akan cop dia orang yang pendusta. Bila Tuhan cop dia seorang yang pendusta, maka seluruh makhluk akan kenal dia bahawa dia ini pendusta. Alhamdulillah. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Ini termasuk dalam kata perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan lidah untuk kebaikan. Ini contoh bagi dosa besar juga, orang yang berbantah dan berkata-kata perkara barang yang tiada memberi faedah, termasuk dalam kata dosa juga. Dia ataf. Kalau dalam ilmu nahwu panggil ataf pada kata berkata-kata dengan yang ataf pada kata berdusta. Berarti termasuk dalam kata berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, termasuk dalam kata dengan perkara yang dilarang, termasuk dalam tu. Berarti jangan berbantah-bantah, bergaduh, bertengkar, ataupun bercakap-cakap dengan benda-benda perkara yang tidak memberi faedah, cakap kosong, bual kosong. Ini kalau kita ada sifat ni, masya-Allah. Agak-agak boleh lah kita pagi-pagi minum teh syawat, roti canai sebiji daripada pukul 8 sampai pukul 11. Jadi ya.
Minum teh syawan je. Rokok sebatang je. Rokok minggu serungkuh lah. Kan? Roti canai satu je. Tapi seimbang, Masya Allah. Di pukul 8 sampai pukul 11. Sampai tuan kedai pun tengok jeling je. Kan? Bila nak berhenti dia korang ni? Bila nak berhenti ni? Aku nak tutup kedai dah ni. Dah pukul 11 lebih nak tutup ni. Masih lagi nak seimbang. Dia tutup separuh sikit. Jadi masih lagi nak seimbang. Ini tak faham bahasa ni. Maknanya melebihkan masa untuk bual ataupun seimbang kosong. Dia kena ingat tu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Hafallah dia ni dan beramal sama-sama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi, artinya setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia seorang Islam akan barang yang tiada memberi faedah akan seorang Islam tadi di dunia dan di akhirat. Nampak? Nabi bersabda, ringkas tapi padat. Ringkas je, tak banyak pun tapi padat. Nak cerita di sini, setengah daripada keelokan seorang Islam, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Tak kira sama ada di segi perkataan, sama ada di segi perbuatan, dia akan tinggal. Jadi tidak ada istilah boring pergi main muzik contohnya. Boring pergi tengok wayang tak ada boring. Tak ada istilah boring pergi tengok wayang untuk menghilangkan keboringan tu, untuk menghilangkan kepuasan tu. Tak ada. Rasa puas pergi baca Quran. Puas baca Quran, zikir. Puas zikir, tidur. Puas bangun tidur, makan. Puas makan, pergi solat. Pernah petang nak keluar peluh jugalah. Pergi kebun. Tanam kebun. Nak kebun macam mana? Rumah saya ni flat, tingkat atas sekali. Tanam pokok atas flat. Pergi buat kerja. Ataupun buat benda lah yang memberi faedah. Bola-bola. Mana bola? Abang-abang yang minat bola ni gimana? Kalau tak bagi main bola sehari muka masam ni. Kalau minat bola kan. Peminat bola ni kalau tak bagi main bola, memang tak seronok duduk. Meja dia sepak kan. Bukan budak sini lah, budak lain Kalau kat rumah anak kita tak bagi main bola, petang-petang main bola, petang-petang main bola, malam petang ni tak bagi main bola. Agak-agak dia senang duduk tak? Meja sofa dia sepak lagi sebab dia ganti bola kan. Berarti ubahkan baliklah. Tapi susah juga kalau minat bola mujulah ada tak minat bola kalau minat bola habis. Baik. Jadi maknanya walaupun ringkas tetapi padat. Ini nak menunjukkan di sini bahawa setiap manusia daripada segala perkara itu ma yata'allaqu bidarurati hayati fi ma'ashi wa salamati fi ma'adi. Mana dia akan kaitkan dengan kehidupan masa hidup dia dan dia akan berkaitan dengan keselamatan pada negeri akhirat. Mana kita kena kira dunia kita dan akhirat kita. Kita buat sesuatu perkara baik atau tidak, dapat faedah atau tidak, kena kira. Kalau tak kira bahaya nanti. Baik. Kalau nak cerita sini panjang Sebab itulah kata musannaf dia ambil dari ayat ini, hadis ini nak memberitahu kepada kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga dalam melakukan perkara-perkara, khususnya dalam bercakap, gunakan lidah untuk bercakap. Bila kita gunakan lidah kita untuk bercakap,
kita kena gunakan lidah kita untuk bercakap perkara ataupun perkataan cakap yang mendapat ataupun yang mendorongkan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata musannif, kata ulama di sini, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi. Mereka yang mengirakan cakapan dia daripada amalnya. Maksudnya kalau orang yang dapat mengirakan cakap dia daripada dia buat, pasti dia akan mensedikitkan perkataannya daripada melainkan perkara-perkara yang memberi faedah. Faham? Maksudnya kalau kita nak cakap sesuatu, kena kira dulu, kena bilang dulu. Betul kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa nama, siapa-siapa ataupun apabila idza arada ayyatakallama, apabila seseorang itu menghendaki nak bercakap, fa'alahi ayyufakkira, maka wajib yang tadi kena fikir dulu. Sebelum dia nak bercakap, dia kena fikir dulu. In zaharat maslahah, apabila baik, apabila zahirnya masalah, mana ada kemaslahatan, ada kebaikan bila dia cakap, maka boleh cakap. Tetapi kalau tidak zahirnya kemaslahatan, maka jangan bercakap. Berarti kalau benda yang kita cakap tu tidak baik, jangan bercakap. Tapi susah. Sebab apa? Kita bercakap itu bukan dengan didahului oleh fikir dahulu. Nak mengumpat, nak maki hamun, nak mencerca, mencela dan sebagainya, gunakan akal dahulu. Jangan terus menerus untuk mencela dan memaki hamun kepada siapa-siapa. Sebab bila terlepas telajak perahu balik gustan, telajak perkataan, fikirlah sendiri. Betul lah? Jadi orang tidak, perkataan yang kita keluarkan itu dia akan musing, dia akan cari. Pergi orang kepada orang yang kita cela, dia tak akan terima. Pergi kata pokok tak terima. Pergi ke langit tak pergi. Pergi ke ikan kata bukan sifat aku, kata contohnya. Dia kata pergilah kepada tuan dia balik. Tengok. Sebab itulah kata Nabi dalam hadis yang lain. Kebanyakan, kalau tak silap lah. Jangan kamu memakikan mak ayah kamu. Jangan memakikan mak ayah kamu. Lalu sahabat kata, macam mana seseorang tu memakikan mak ayah sendiri? Nampak? Lalu Nabi beritahu kepada kita bahawa kalau kita memaki hamun, mengejek kepada mak ayah orang lain, maka itulah tandanya orang tu akan memaki balik kepada mak ayah kita. Itu menunjukkan kita sendiri memaki hamun kepada mak ayah kita. Jangan sama sekali memaki hamun kepada mak ayah orang, mengejek dan sebagainya, maka akan kembali balik dosa itu kepada mak ayah, kepada kita. Seolah-olahnya kita memakikan hamun mak ayah kita sendiri. Itu jangan sama sekali. Itu kena jaga baik perkataan. Itulah setiap perkataan kita kalau boleh kira dahulu. Kira macam mana Ustaz ngajar tak kira-kira pun. Betul, saya ngajar kena cari hak yang baik. Kena kira dulu. Betul, kalau itu kena jaga baik-baik. Demikiannya kita dengar. Kita dengar pun kena kira juga. Habislah. Jadi kesimpulannya, jagalah. Jangan suka seimbang. Malah kita banyak. Biarlah orang kata kita ni tak ada, orang kata apa? Baru menekas apa? Tak ada peramah. Bukan kita nak peramah juga. Tanya apa, tapi bila dah habis cerita, tak ada nak cerita apa lagi. Takkan nak simpan daripada pukul 10 sampai ke 11. Tak habis-habis cerita. Bila kata ulama, bila kita berjumpa tanya khabar lebih menyebabkan, menimbulkan sifat riak dan ujub. Tanya kita, anak kita, mana anak kamu sekarang ni jadi apa? Anak aku dah doktor, dah kahwin, dah beli rumah. Anak kamu macam mana pula? Macam mana yang anak kamu yang lain? Macam mana dia akan cerita. Dia cerita lama-lama dia akan menimbulkan sifat riak dan sifat ujub dan sum'ah dan sebagainya. Itu kita kena jaga, jangan banyak sembang kosong.
takut-takut timbul. Habis. Kalau nak cerita ya tentang hadis ni, 2 muka surat tak habis lagi. Jadi di antaranya tolong jagalah. Sebab hadis ni ringkas tapi padat. Sebab saya nak buat satu cerita, satu kisah. Lalu orang tanya, waqila Luqman, dikatakan kepada Luqman al-Hakim, yang kita sahur bahawa dia banyak kata-kata hikmah. Dikatakan kepadanya, ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadla. Apa yang menyampaikan ia dengan dikau, apa yang kami lihat akan kelebihan. Apa maksud? Man balagha bika ma nara yuriduna al-fadla. Apa yang menyampaikan dengan dikau akan barang yang kami lihat, yuriduna al-fadla, mahnaki mereka itu manusia akan kelebihan. Kata jawab kepada soalan tadi, kata Luqman al-Hakim, sidqul hadis, baik, benarkan cakapan engkau. Sidqul hadis maknanya benarkan cakapan engkau. Wa adaul amanah, yang kedua tunaikan amanah. Dan yang ketiga, wa tarku ma la ya'nini, kamu tinggalkan perkara yang tidak memberi faedah. 3 benda ni. Kalau kita dapat melaksanakan 3 perkara ni, insya-Allah kita akan dapat kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, cakap benar. Yang kedua, tunaikan amanah. Yang ketiga, tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan daripada Abu Ubaidah Anil Hasan, qala min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Tengok, ini tanda dia, tengok. Riwayat daripada Abu Ubaidah Anil Hasan daripada Hasan Basri, qala min alamati i'radillahi ta'ala minal 'anil 'abdi, tanda, setengah daripada tanda berpaling rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seseorang hamba. Dengar baik-baik. Kita minta, kalau kita ada, kita jauhkan. Setengah daripada tanda berpaling rahmat Allah, mana rahmat Allah lari daripada seorang hamba ni, ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, bahawa menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan sibuknya seorang hamba ni fi ma la ya'ni, pada perkara yang tidak memberi faedah lah. Ya, perkara itu dia akan seorang hamba ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak tulis, tak sempat, tak ada tulis langsung, hafal terus. Setengah daripada tanda berpalingnya rahmat Allah daripada seseorang hamba, tanda, setengah daripada tanda menjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sibuknya seseorang hamba ini pada perkara yang tidak memberi faedah. Boleh faham tak? Maknanya kalau seseorang itu sibuk dengan benda yang tidak memberi faedah, sama di dunia dan di akhirat, maka itulah tandanya dia ni jauh daripada rahmat Allah. Itu kena ingat tu. Itu kata Abu Ubaidah rahimahullahu ta'ala. Bila di antara cara ni. So, jadi yang kelasnya seperti mengadu-ngadu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan Bismillahirrahmanirrahim.